bagai ganti. Hanya takdir menentukan dia. Nama aku je salah. Bukan aku buat salah. Aku tak salah pun. Ni asyik salah. Leceh lah. Sebelum aku start, pada siapa yang hati terluka ke, terguris ke, aku minta maaf siap-siap. Dengan harapan korang dengar dengan hati terbuka lah review ikhlas aku tentang tim kesayangan korang ni. Kita start dulu di venue yang menjadi lubuk sekarang pasukan top 4, Old Trafford. Ole at the wheel dan merupakan secret weapon tim lain sekarang. Man United 0, Manchester City 2. Jap, aku nak tanya ni derby game ke dekat Old Trafford? Setahu aku derby game ni player main all out, habis-habisan, tackle semata-rata, pace takat sebab komitmen pemain. Dan biasanya sengit lah kan, ataupun kompetitif. Aku salah tengok game ke? Man United ke Watford lawan Man City ni? Ada setengah golongan fans Man United kata players dah tak nak main untuk Ole, tapi boleh menang pula lawan Spurs. So aku rasa itu bukan isu dia. Nak salahkan Ole berkali-kali pun aku dah penat. So aku rasa kali ni pemain kena ambil tanggungjawab lah. Kalau kau dah diberi kepercayaan dalam kesebelasan utama, kau kena buktikan lah kenapa kau dipilih. Ni mungkin tim Man United paling memalukan dalam sejarah aku membesar tengok beberapa tim Man United zaman dulu-dulu lah kan. Old Trafford dah menjadi lubuk tim top 4 lain. Roy Keane pun dah menyampah. Standard bola sepak Ole selepas 3 tahun mengendalikan pasukan semakin ke belakang. Tiap kali sidang media katanya we are close. Close to what bro? Kalau betul lah kau sayang Man United Ole, elok kau caw je lah, letak jawatan, baru orang respect dan percaya kau betul-betul sayang klub. Sampaikan fans tim top 4 lain dah anggap kau ni secret weapon diorang selagi kau stay. Tak ke malu? Fans City pun dah start chanting Ole at the wheel bagai macam fans Liverpool minggu lepas. Padahal lagu ni asalnya kebanggaan fans Man United kan. Ni dah level maruah Ole tercalar sebagai bekas legend Man United. Walaupun scoreline dia tak sama dengan game Liverpool lah itu, tapi jujur cakap aku rasa kekalahan ni lagi teruk daripada kekalahan kepada Liverpool. Kalau tak kerana ketangkasan David De Gea, dah berapa biji masuk weh. Satu step paling lawak aku rasa adalah Bernardo Silva dalam masa 38 minit dah melepasi Fred 4 kali. Ada yang nak backup Fred lagi ke? Noisy neighbours bukan sekadar noisy dah level menganjing pun ada. Satu lagi stat kelakar, Man United lagi banyak shots ke arah gol sendiri berbanding gol Ederson. Sampai De Gea pun naik menyampah weh, menyumpah masuk tunnel tu. Makin lama makin rasa macam CR7 salah pilih tim ni. Ingat lagi waktu dia hampir-hampir nak join City tapi kena silang Man United. Aku rasa boleh kira maybe 2-3 orang je pemain Man United yang mencuba. Bruno, De Gea, CR7. Walaupun jarang atau langsung tak dapat bola, at least diorang try. Wan-Bissaka ada hati nak main England macam ni. Kena bully dengan Cancelo dan Foden weh. Setakat ni masih dianggap flop lah untuk 50 juta pound. Maguire, Shaw tak nampak macam finalist Euro 2020. Greenwood ternyata bukan partner untuk CR7. Satu lagi stat, 4 sentuhan dalam kotak penalti Man City sepanjang game. Paling buruk sejak EPL musim 2008-2009. Game ibarat budak sekolah Man United lawan senior team Man City. Nak dapat bola pun payah, pressing nampak tak ikhlas. City main monyet dengan Man United weh. Agak lama aku rasa dalam game ni. Possession stats agak terang lah. Selain chances created first half tu, nampak first timer Ronaldo je yang mencabar Ederson. First half tu clear gila. Corak permainan Pep memaksa semua pemain Man United duduk dalam kawasan sendiri. Aku rasa dah clear lah Man United bukan title contenders musim ni. Tapi hierarki Man United berlengah style macam tak ada ambition weh. Bekas pengurus England Sven-Goran Eriksson pun kata berpuluh juta fans Man United seluruh dunia buka TV tengok game ni, tapi players bagi persembahan macam gini. Zaman aku besar dulu, tak kisah kau superstar ke tidak, semua pemain yang menyarung jersey Man United bangga disenaraikan dalam first 11 dan perform habis-habisan, lagi-lagi di Old Trafford. Tak pernah aku tengok macam ni weh. Menariknya first half tu, aku tak rasa Man City berada pada form terbaik pun. Sebab jelas nampak diorang perlahankan tempo permainan, tahap kesabaran build up play diorang berbeza sedikit. KDB dengan Gundogan nampak main peranan advance gila, which is agak rare dalam kesebelasan yang sama kerana biasanya Gundogan akan drop deep kalau KDB main advance. Jack Grealish sekadar di bench kali ini dan beberapa kali nampak kualiti KDB hampir melepaskan Foden. Itu pun sebab Foden lambat sikit baca hantaran KDB. Kalau tidak mungkin skrip Liverpool lagi lah dalam game ni. City seperti dijangka pegang possession awal game 15 minit pertama dah 74%. Level-level Newcastle weh, parking bus dengan Chelsea itu. Player Man United macam nampak takut invite pressure. Maguire pun cakap lepas game dah hilang keyakinan dan kepercayaan. Scary weh statement macam tu. Cancelo yang hat-trick assist lawan Club Brugge pertengahan minggu membuktikan
Sekali lagi, kenapa dia antara wingback terbaik dunia selain maybe Trent atau Reece James ketika ini? Cancelo main macam winger ke, number 10 pun ada aku tengok. Komentator pun cakap benda sama kan. Dia masukkan cross dari byline ke dalam kawasan penalti yang sukar dikawal. Eric Bailly try nak clear tapi clear terus melepasi De Gea untuk gol pertama Man City. Bailly ni memang wajib dari masa ke semasa buat kesilapan macam tu agak normal. Dah kena sebiji tapi still dalam kawasan sendiri. Ibarat Man City yang ketinggalan nak cari gol penyamaan ni. Macam aku cakap, pressing Man United lepas dah kena sebiji tu tak ikhlas. City pun relax tolak bola kiri kanan, perlahankan tempo lagi. Tiap kali Man United dapat kawalan bola terus bagi balik pada City. Decision making menghampakan dari pemain-pemain Man United. Itu kita nak salahkan Ole juga ke? Aku tak boleh kira lah dah berapa kali De Gea melakukan save demi save untuk menghalang City score lagi banyak. Kesian De Gea sebab tak ada protection langsung dari back 3 dia. Kesian pula back 3 sebab tak ada protection langsung dari McFred. Dah lah kau kena save try Cancelo, KDB dengan Jesus. Rupanya kau terpaksa juga halang member sendiri, Lindelof. Score goal sendiri. De Gea mesti fikir back 3 dia kena swap ke apa? Tadi Bailly, sekarang Lindelof pula. Kalau tak kerana De Gea punya world class saves dalam game ni, patutnya dah 4-0 first half tu. Itu pun sayang, sebelum half time nampak macam Man United mampu escape ketinggalan 1-0 je. Tapi macam biasa defend Man United tekan butang self destruct. Sekali lagi Cancelo deliver bola ke far post, Maguire dengan Shaw ball watching. Bernardo try sampai terkejut dibuatnya De Gea, tak mampu save lagi dah. Old Trafford senyap kejap sebab confused, bola masuk ke tidak. Bila Bernardo dah start celebrate meraihkan gol tu baru sedar, oh gol rupanya. Fans City dah start canting gaya fans Liverpool, always at the wheel, dan meraihkan gaya Poznan, membelakangkan padang bahu ke bahu dan melompat setempat beramai-ramai seirama. Lepas tu masuk second half, Solskjaer try macam-macam bawa masuk Sancho ganti Bailly, tukar sistem lah tapi tak function juga. Van der Beek pun dapat chance, crowd duk tepuk apa semua macam menganjing Ole, tapi dah lambat lah, waktu tu tinggal 10 minit je. Ada macam damage limitation je lah waktu tu kan. Itu pun kena terima kasih pada Foden yang miss 2 chances. Salah satu tu kena tiang. Aku rasa macam tengok Liverpool slow down attacking threat second half tu. Sama juga City kali ni, ibarat mengasihani nasib yang menimpa fans Man United dekat Old Trafford. Aku terdengar Ole cakap masa sidang media pre-match hari tu, dia kata Man United adalah pasukan terbesar di Manchester. Dan maybe betul atas dasar trofi-trofi yang korang dah menang, tapi atas dasar standard bola sepak sekarang, sorry to say lah, City bukan saja satu level di atas tetapi beberapa level di atas Man United. Sambil tu fan City sambung menganjing ni, minta kasih Ole extension contract 5 tahun kalau boleh. Setahu aku lah kan, Ole diberikan 3 game nak selamatkan karier dia. Korang nilailah sendiri lepas 3 game Spurs, Atalanta, City, sama ada dia layak stay atau tidak. Apa pun team Pep memang kelas, quality, sharp, ada plan paling penting. Tim Ole? Dean Smith, Xisco Munoz, Steve Bruce, Nuno Espirito Santo, Daniel Farke, semua dah kena pecat. Ole bila lagi? Aku tak rasa 3 tahun Ole dah bawa ni kira maksimum lah. Pencapaian terbaik dia adalah musim lepas. Takkan lebih dari itu. So, Ole, please move on. Geng, komen dekat bawah. Chelsea 1, Burnley 1. Buat pertama kalinya, aku rasa macam Chelsea rindu sikit finishing Romelu Lukaku ni. Bayangkan 25 percubaan ke arah gol Burnley, cuma 1 gol. Burnley defend dah main macam cup final ni. Tuchel nampak stres dan ada satu time tu dia sound Sean Dyche macam tak puas hati sebab Ross Barkley kena foul pemain Burnley. Lepas game Tuchel kata Burnley bernasib baik, mencuri satu mata, dan memang betul pun lah. Sebab 90 minit permainan dominasi Chelsea terbukti ternyata. Aku rasa ni sekadar result yang rare lah untuk Chelsea dalam jadual yang agak padat dengan UCL apa semua. City pun kena dengan Palace last week kan. Liverpool pun draw dengan Brighton. Ini cerita last week lah. Cerita this week je lagi. So ni kira turn Chelsea pula kot. Kehilangan Lukaku so far nampak tak ada masalah sebab yelah 14 gol dalam 4 game, menang berturut-turut dalam Liga. Namun Burnley ni berbeza dari Newcastle ke Norwich kerana cara Sean Dyche set up pasukan dia ni ada disiplin pertahanan tertentu tau. Kalau tak, kenapa Tarkowski tu target Newcastle kan? Mereka mempunyai antara disiplin terbaik bertahan di EPL berdasarkan musim-musim lalu lah. Nama-nama seperti Ben Mee, Lawton, Tarkowski memang tidak asing lagi dalam EPL sudah beberapa musim. Tuchel mengakui kadang-kadang kau main elok macam mana pun control game tak adalah. Dia kata Chelsea bernasib baik lawan Brentford hari tu dan kini turn Burnley pula bernasib baik dengan diorang. Ross Barkley salah satunya surprise dalam kesebelasan Chelsea sebab kali terakhir dia main dalam first 11 pada musim 2019-2020. Chelsea start game penuh confident. Dari whistle permulaan lagi Nick Pope dah busy kena save dari kiri kanan Hudson-Odoi, Christensen. Ada tandukan off target. Peluang pertama Barkley untuk menyinar muncul pada minit ke-12. Bertukar hantaran dengan Reece James, hampir menjaringkan gol luar biasa sebab niat dia nak chip bola ke top corner. Tapi tak adalah lah. Chelsea buktikan mereka mempunyai talent merata-rata weh. Reece James boleh kata man of the match performance sekali lagi. Dari belah kanan non-stop attacking threat. Dan macam trend aku tengok dia bab delivery, cuma kerja defensif James ni elok sikit lah kalau dibandingkan dengan Trent. Havertz mula-mula kena maki dengan Tuchel dekat touchline sebab hilang kawalan bola, tapi dia tembus balik, tunjuk komitmen. Dia lari dekat belah flank kiri tu sebelum kena tolak Ben Mee sampai dia terjun ke penyokong dan juga bot-bot kat luar padang tu.
Risau aku tengok dia mula-mula sebab medik Chelsea datang settlekan bagi ice pack, terus jalan. Gol Chelsea bermula dengan typical run N'Golo Kante dari bahagian tengah sebelum feed bola ke kanan. Reece James menggunakan ruang untuk melakukan satu hantaran tajam kepada Havertz, menanduk masuk dari close range, menewaskan Nick Pope yang frust tak dapat disenaraikan dalam skuad England baru-baru ni aku dengar. Kata pengkritik banyak lagi keeper yang lebih baik distribution menggunakan kaki. Chelsea try untuk meranapkan impian kebangkitan Burnley ni dalam permulaan second half. Sekali lagi, delivery James menemui Thiago Silva dengan tandukan yang terkena tiang belah kanan. Hudson-Odoi sambung balik tarian dia, memaksa Pope save lagi, tapi Havertz pula miss, melambung dari 5 meter depan gol. Aku boleh cakap selama 61 minit Burnley tak offer apa-apa langsung dari aspek sebagai attacking unit, tapi perubahan insting Dyche tu memasukkan Rodriguez menggantikan Chris Wood yang tak function, tambah lagi Mate Vidra yang seorang lagi attacker, memaksa Tuchel buat tactical sub menggantikan Barkley yang baru miss peluang keemasan, sedangkan dia boleh square pada Chilwell yang frust gila dengan dia beberapa kali walaupun overall game Barkley ni seharusnya diberi pujian lah. Loftus-Cheek seorang lagi menyelah baru-baru ini, diberikan peluang gantikan Barkley, hampir menggunakan sentuhan terakhir dia untuk skor gol kemenangan tapi tak kesampaian. Perubahan Dyche membuahkan hasil lah, walaupun baru second shot on target sepanjang game. Pemain gantian Mate Vidra meletakkan Burnley pada kedudukan satu sama. Tuchel terpaksa keluarkan semua peluru mahal dia dengan baki 10 minit nak cari 3 mata penuh punya pasal. Pulisic dan Mason Mount diperkenalkan. Mount demam selama ni sebab sakit gigi kawan-kawan, untuk mengetahui korang yang tertanya tu. Namun dengan tambahan 4 minit waktu kecederaan sekalipun, Chelsea tak mampu melepasi dinding Burnley yang menghasilkan blok demi blok dari Chilwell dan rakan-rakan, dan terpaksa berpuas hati sekadar leading table dengan 3 poin berbanding 5 poin yang mereka harapkan. Ada beberapa situasi cemas apabila Rodriguez hampir melepaskan diri sebab Chelsea push hard nak cari gol, sampaikan serangan balas Burnley hampir membuka peluang. Burnley akhirnya diberikan ganjaran satu mata setimpal dengan disiplin mengekalkan game plan mereka. Next for Chelsea, aku dengar Leicester dan Man United menanti. International break ni membantu sebab ia memberi masa secukupnya untuk Lukaku kembali dalam game week 12 nanti. Arsenal 1, Watford 0. Smith Rowe menjaringkan gol ketiga dalam 3 perlawanan EPL berturut-turut. Tak sia-sia ambil masuk FPL aku. Tavares makin menarik perhatian aku. Ben White, what a game. Arteta meraihkan kemenangan dalam penampilan ke-100 selaku pengurus Arsenal, dan yang penting dah berjaya memintas Man United dalam kedudukan top 5 Liga ketika ini. The Gunners sekarang unbeaten dalam 10 perlawanan, semua pertandingan jelas pasukan terbaik dalam first half tanpa sebarang ganjaran. Saka dah skor awal-awal tu tapi VAR pula kata offside. Danny Rose yang memang nampak berat sengaja foul Lacazette, tapi penalti Aubameyang pula diselamatkan Ben Foster. Ni kali kedua straight aku rasa Aubameyang miss penalti, tapi tak adalah sebab kali ni tak ada rebound kan. Watford yang sekarang dah 21 game tanpa sebarang clean sheet akhirnya terpaksa mengaku kalah. Larian Ben White yang menyaksikan kelang kabut dalam kawasan penalti Watford. Bola drop depan Smith Rowe, skor gol yang boleh dikatakan ada sedikitlah persamaan dengan gol minggu lepas lawan Leicester kan. Tapi aku nak ambil kesempatan highlight juga inisiatif Ben White untuk push forward driving runs dia sampai atas untuk membantu attacking. Ibarat jadi sweeper dekat bahagian serangan. 50 juta yang dibayar Arsenal dah mula slow-slow aku nampak hasil dia. Anugerah paling kesian dalam game ni jatuh kepada Martin Odegaard, sebab strike dia dah tewaskan penjaga gol Foster ke arah far post, tapi si Oba pula yang berada dalam kedudukan offside gatal pergi sentuh dah. Kenapa? Kan? Kenapa kau pergi tap in? Lepas tu kau gelak-gelak lagi. Kesian Mamat tu, frust gila pegang kepala weh. Entah berapa gol bonus gaji terlepas tu Odegaard. Boleh kata Arsenal bazir jugalah beberapa chances selain Foster cemerlang save beberapa kali, menjadi punca Arsenal tertekan sikit ujung game apabila Ramsdale buat hal. Tahulah kau tengah form tapi kau punya confident tu agak-agak kan. Kalau Josh King tu cerdik sikit cut back ke square bola dekat member, silap-silap dah satu sama weh. Arsenal overall memang deserve menang, tapi bila dah score nampak diorang mula main pasif sikit sebab nak jaga kelebihan satu gol tu. Itu yang mendatangkan tekanan tu sebenarnya. Apa-apa pun menang tetap menang, dan kini semua pengkritik kena akui Arsenal is back dalam persaingan Eropah untuk musim depan. Watford sempat kutip kad merah hujung game sebab Juraj Kuka tu aim nak tendang Tavares walaupun tak kena, tapi memang dangerous play. Dalam situasi itu memang layak kena kad merah. Next game lawan Liverpool di Anfield buat Arsenal, so kena hati-hati sikit sebab Liverpool pun nak mengganas. Kehilangan Partey ni aku nampak ada sedikit terasa, walaupun Maitland-Niles dan Sambi Lokonga main peranan yang cemerlang aku rasa. Secara keseluruhan aku nampak Smith Rowe semakin dikenali sebagai Mamat, right place at the right time. Positional awareness dia superb, next level. Nuno Tavares kalau maintain defensive game, first touch, overlapping run, speed and dribbling dia, agak suka aku nak tengok macam mana Tierney masuk balik dalam kesebelasan utama. Ben White, man of the match performance dari aspek driving runs.
dah jadi trademark weh. Blocking banyak bola dalam kawasan penalti juga hilangkan tekanan buat member lain dia. Tomiyasu, asas bertahan dia kuat. Dennis dalam poket dia. Aerial duel kerap kali milik Tomiyasu. Dan selain peranan dia bomb forward sebagai wingback kan, berganding dengan Saka. Saka pula nampak threat tiap kali pegang bola lari ke arah Danny Rose. Jujur cakap, aku disappointed sikit dengan Aubameyang sebab bukan saja sebab miss penalti dia, tapi awareness dia dalam situasi gol Odegaard tu kan. Lacazette punya work rate memang deserve to start setiap game bagi aku. Apa-apa pun overall game yang sepatutnya Arsenal dah tapau bungkus ikat tepi awal-awal, tapi ada sedikit nervous lah ujung-ujung. Okay, the big one. West Ham 3, Liverpool 2. Aku bajet Manchester Derby akan jadi game paling best minggu ni guys. Rupanya, game ni lagi best. Ibarat derby lah. Komitmen semua pemain atas padang. Wow, next level. West Ham kejutkan Liverpool dan lagi pedih memintas Liverpool dalam kedudukan Liga di tempat ketiga. Tak kesampaian niat Klopp nak cecah 26 game tanpa kalah. 6 hari bulan April, kali terakhir Liverpool kalah, itu pun kepada Real Madrid di laman lawan. Lebih 7 bulan lepas kan. Kali terakhir West Ham kalahkan Liverpool pula dalam Liga ni lebih 5 tahun lepas pada 2 hari bulan Januari 2016. Dan ketika itu masih di Upton Park tau, belum lagi London Stadium ni. Cuma satu pertukaran dalam kesebelasan buat Liverpool dari game Atletico. Tsimikas digantikan Robo. Bukan satu kejutan lah kan. West Ham turun dengan kesebelasan terbaik mereka dengan cuma Sufal je di bangku simpanan. Itu pun kerana persembahan Ben Johnson setakat ni di right back. Agak menakjubkan weh. Perlawanan ibarat main FIFA sebab player macam tak ada jantung. Tak bernafas aku tengok game ni. Tapi kalau korang ikut peningkatan West Ham bawah kendalian David Moyes ni, aku rasa bukan satu surprise lah diorang menang game ni kan. Game ke 1001 Moyes sebagai pengurus, dan kali terakhir aku tengok dia bawa tim yang function seperti ini adalah ketika zaman Everton dia. Kita kena akui West Ham ikut game plan diorang dan deserve 3 mata dalam game ni. Dua half yang berbeza. First half milik Liverpool, tak nafikan. Tapi second half West Ham membuktikan mereka adalah title contenders lebih dari Man United. Walaupun Mane miss free header hujung game tu nak seri, tapi aku rasa pasukan lebih baik menang kali ini dan ada beberapa kesilapan dari Liverpool juga menjadi punca lah. Alisson bagi aku lemah kali ini untuk kesemua gol yang West Ham score. Bermula dengan gol pertama minit keempat, West Ham menerusi sepakan penjuru Fornals. Ogbonna melonjak depan Alisson tanpa sentuhan dan replay menunjukkan clear berkali-kali. Alisson dicabar secara adil dan menolak bola terus ke dalam gawang sendiri. Klopp tak puas hati, kata goalkeeper kena ada protection. Tapi aku rasa dia tak sedar itu fair challenge sebenarnya sebab Ogbonna sekadar melompat depan dia untuk try menanduk masuk bola. Bagi aku fair challenge lah dan West Ham layak mendapat jaringan tersebut. Mungkin ada yang tak setuju dengan aku, tapi bagi aku penjaga gol kerap kali diberikan advantage dalam situasi macam ni kalau ditolak ke ada sentuhan. Cuma kali ni tak ada sentuhan weh dan bola last kena Alisson sebelum masuk mengejar jaring Liverpool. Sorry ya Klopp, kalau Alisson lebih alert maybe dapat selamatkan bola tersebut. Alisson mistake, nobody is perfect, 1-0 West Ham. Lepas VAR check lama jugalah kan, settle. Insiden kedua ni, aku berpendapat berbeza sebab benda sama jadi dalam game Everton dengan Spurs yang menyaksikan kad merah dilayangkan kepada Holgate. So bila aku tengok balik berkali-kali tackle Cresswell kat atas Hendo tu, memang clear lah. Walaupun dia dapat bola, tapi dia guna excessive force. Term paling sesuai diklasifikasikan dalam rules baru sekarang. Stats dia showing kot dekat lutut Hendo tu. So ini agak mengejutkan lah. Ref tak bagi kad merah sebab ternyata mengubah game secara keseluruhan. Isu dia kat sini sebab follow through tu kan, walaupun niat dia tak ada, tapi follow through tu berlaku selepas dapat bola. Kalau dulu memang tak kira sebagai foul, maybe orang kata clean tackle. Tapi zaman sekarang ni kita semua tahu modern football, benda macam ni dikira sebagai excessive force. Walaupun tak ada niat nak cederakan lawan, tapi tetap bahaya. So bagi aku sepatutnya kad merah lah. Selain tu West Ham juga kehilangan tonggak utama. Ogbonna yang terpaksa keluar padang untuk dapatkan jahitan rawatan. Tapi lalas Moyes sudah penat, kata tak apa kau rest, gantikan dia dengan Dawson. Siapa yang fikir West Ham tak ada squad depth, fikir lagi sekali. Dawson tu masuk pair dengan Zuma dalam sistem yang dah terbukti, dia dah drill bawah Moyes ni. Perform superb. Siap kena palang lagi tandukkan di second half. So tak kisah pun siapa yang main dalam sistem, dia tetap function. Kan? Time ni lah Liverpool dah start perform aku nampak dalam game. Declan Rice terpaksa foul Salah dalam kawasan D dan sepakan percuma dihadiahkan kepada Liverpool. Momen dinanti-nantikan The Cop sudah tiba. Gol pertama Trent musim ni muncul dengan bergaya. Satu curling free kick ke sebelah kanan terpaku Fabianski dibuatnya untuk 1-1. Masuk second half, West Ham tekan lagi serangan balas sebab midfield Liverpool ni nampak bocor sikit apabila Antonio menemui Bowen dengan larian pantas.
meninggalkan Fabinho yang memastikan hantaran kepada Fornals dalam kedudukan onside sebelum try menewaskan Alisson one-on-one sekali lagi. Kena kredit Bowen lah bagi aku untuk gol ni, sebab driving run dia tu punca, dan dia pernah dikaitkan dengan Liverpool kan awal musim, dan Klopp pun setahu aku memang suka player dengan komitmen tinggi macam ni kan. West Ham di awangan lah ketika itu, dan selang 5 minit lepas tu sepakan penjuru Bowen lagi, in swinger yang macam dah drill dalam training berkali-kali. Zuma tahu je mana nak positioning diri dia dekat far post. Masa bola tu masuk, menanduk masuk gol ketiga West Ham. Cerita bab positioning ni kan, mana Alisson punya positioning masa sepakan penjuru tu masuk? Bukan nak salahkan dia 100%, tapi situasi macam tu kadang-kadang kau expect penjaga gol kau keluar yakin tampan bola sekurang-kurangnya. Skrip game ni belum settle lagi sebab Klopp menyedari pertukaran sangat perlu. Thiago masuk dulu nak bantu Fabinho handle larian-larian Fornals, Bowen, Benrahma, dan selepas itu dalam pencarian 2 gol baki 15 minit, Origi dan Minamino pula diperkenalkan. Ternyata bagi aku berjaya menekan West Ham yang macam ibarat parking bus juga ujung-ujung game tu, apabila Origi berjaya mencuri ruang, melepaskan rebatan, jaringkan gol kedua Liverpool, dan lepas tu memang best game kan. 1 gol perbezaan dia. Peluang terbaik Liverpool curi satu mata datang kepada Mane, free header tersasar. Sayang, West Ham kini bukan calang-calang weh. Billionaire check Daniel Kretinsky dengan cerita nak beli 27% klub ni, tapi niat dia jangka masa panjang nak beli sepenuhnya. Dia ada kelihatan dekat Directors Box dekat London Stadium tu. Dia juga pemilik klub Sparta Prague. Dalam kekecohan takeover Newcastle ni, West Ham pun dah mula dapat perhatian sekarang. Bukan saja sebab kedudukan mereka dalam Liga dan gameplay diorang, tapi juga keupayaan mereka dalam transfer window lepas ni, kalaulah takeover ni jadi. Okey, persoalannya macam mana Liverpool boleh kalah game ni? Nak salahkan Alisson 100% tak fair jugalah kan. Bagi aku satu-satunya individu di bahagian pertahanan yang cemerlang kali ini untuk Liverpool menghalang Bowen dan Antonio berkali-kali ketika one-on-one dengan mereka adalah Van Dijk. Dia siap bengang dengan midfield dia, kerap kali membenarkan pemain West Ham senang gila bocor melepasi mereka. Trend bab attacking tak dinafikan antara yang terbaik di dunia, tapi tengok balik gol ketiga tu, mana kedudukan Trent, sebab dia paling hampir dengan Zuma di far post. Fabinho ada beberapa kali lost ball di bahagian tengah, termasuk gol Fornals kedua tu. Jujur cakap, mana Mo Salah dalam game ni? Yes, dia assist dengan set bola untuk Trent gol pertama Liverpool, tapi overall banyak juga usaha Salah dribbling dalam box West Ham second half, tapi tak ada end product kan kali ni. Jota tak ada function, selain tandukkan sekali tu je melepasi palang, dan Mane pula macam tak cukup ruang nak create chances ataupun melakukan percubaan kan. Peluang keemasan hujung game tu disia-siakan juga oleh Mane. So to be fair, aku rasa Liverpool tak dapat main game biasa diorang disebabkan taktikal West Ham yang pantas melakukan press, serangan balas, dan tidak memberikan masa dan ruang untuk diorang main normal game diorang lah. Ada pencabar EPL baru ke lepas ni? Komen sikit kan? Okay gang, sekian review EPL minggu ni. Jangan lupa like, share, subscribe channel aku. Kalau korang enjoy kejujuran konten aku ni, raikan pendapat berbeza, agree to disagree kalau tak setuju, dan paling penting, layan BEN TV.